Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung balik kita ni fadailus sadaqat, fadilah sedekah, kelebihan sedekah. Karangan Syekh musannif ni pengarang dia ialah Syekh Muhammad Zakaria Kandalawi. Imam Muhammad Zakaria Al-Kandalawi ya. Ulama hadis India. Madrasah Mazharul Ulum Saharanpur, India lah. Jadi kita sambung bab kita ini iaitu kesyukuran yang sempurna dah, kesyukuran yang sempurna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Demi sesungguhnya kami akan uji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan. Allah uji berlaku dah. Dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Kematian ke apa dah, hasil tanaman kurang dah. Dan berilah khabar gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang yang apabila mereka ditimpa dengan suatu kesusahan dan musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dari Allah, dan kepada Allah lah jualah kami akan kembali. Mereka itu ialah orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmat daripada rahmat Allah, rahmatnya, dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk hidayahnya. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Keterangan dah. Ketika musibah kita ucaplah innalillah, dengan lidah pun memberi manfaat. Kalau kita tak meresap molek dalam hati, faham molek pun sebut innalillah saja pun ada manfaatnya dah. Dan menyebabkan boleh balas yang baiklah, boleh pahala. Jika diucapkan sambil memahami artinya dari hati, memahami molek dari hati, memberikan kesan yang lebih baik serta mendatangkan ketenangan jiwa yang lebih dah. Kita sebut innalillah, semuanya dari Allah SWT, ujian berlaku dah. Terjemahannya ialah kita semua ni serta harta dan diri sekali merupakan milik Allah, dan pemilik berhak untuk menggunakan miliknya mengikut kehendaknya. Jadi jiwa kita, harta kita, diri kita, jiwa kita, nyawa kita ni milik Allah belaka dah. Dia nak tarik, dia nak pakai tarik gitu nak kan. Moga hak dia belaka dah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah, yakni selepas mati semua mesti kembali kepadanya, di mana balasan baik besar akan diperolehi kerana kesemua kekurangan dan kekesusahan di dunia ini. Jadi kalau kita sabar, kita boleh pahala besar di akhirat, boleh syurga dah. Seperti mana apabila seorang yang mengalami suatu kerugian dan ia mempunyai keyakinan yang sempurna bahawa lebih banyak berbanding kesempurnanya, keyakinan yang sempurna bahawa lebih banyak berbanding dengan apa yang telah dia dirugi itu, dia akan dapat sebagai pampasan, maka dia tidak akan merasai apa-apa sama ada susah hati atau duka cita kerana kerugian itu dah. Atau orang panggil insurans nak. Orang insurans ni kadang-kadang terbakar kedai dia, boleh insurans banyak lagi dah. Kadang lebih banyak daripada hak utuhnya nego dah. Jadi dia tidak using dah. Dia tidak using mana dah. Begitu juga kita ni. Kalau kita ni tawakal, kita serah pada Allah SWT. Kalau kita ada masalah ke apa, adalah Allah nak uji kita ni, Allah nak ganti dengan lebih baik dah. Demikianlah apabila ada keyakinan yang sempurna bahawa balasan yang besar akan didapati dari Allah, maka kesusahan walaupun sedikit tidak akan dirasainya lagi dah. Sedikit ke banyak ke apa, akan semakin berkurang-kurang kesakitan, kepedihan hati, kesakitan perasaan itu apabila dia yakin bahawa balasan pahala yang besar menunggu dia kalau dia sabar dan redha dengan ujian itu dah. Tapi oleh kerana keimanan dan keyakinan kita ni sangat lemah, maka sedikit sahaja kesusahan, sedikit kepayahan atau kerugian, sedikit kerugian dirasai oleh kita sebagai satu musibah yang amat besar. Kita tak rasa bersyukur, kita rasa tak sabar dah, nyetok dah, kadang-kadang nak salah Tuhan dah. Bahkan kalau kita tengok orang etis ni,
Apa nama tu? Nama Zifu Nasir dah tulis dalam sinar dia dah. Masalah dah. Orang etis ni orang tak percaya Tuhan ni, dia dan Tuhan nak kau. Dia kata kenapa Tuhan musibah gini? Kenapa boleh bala gini? Kenapa COVID macam-macam ni? Jadi dia duk salah Tuhan. Kau Zifu Nasir kata, kamu percaya Tuhan ke tak ni? Lepas tu apa masalah Tuhan? Kalau Tuhan tak wujud, kamu tak percaya Tuhan, tak payah marah lah bagi tak wujud dah. Jadi kadang-kadang gitulah. Manusia ni kadang-kadang dia banyak juga berlaku tak. Bukan sahaja tu hak jadi murtad, jadi etis sekarang. Hak setengah tu murtad masuk Kristian, hak pelik juga tak. Dia anti kepada Tuhan Islam ni, lepas tu masuk Kristian. Konon Tuhan Kristian tu baik. Tak pelik juga dah. Tuhan Kristian siapa yang serupa dia Allah yang Maha Agung. Lepas ada Kristian ni syirik dengan manusia, dengan Nabi Isa. Pedah ke apa tak? Jadi sebenarnya kesalahan berfikir saja dia. Jadi kena sabarlah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berkali-kali menyatakan bahawa dunia ini merupakan satu tempat ujian yang keras. Dunia ni tempat bukan untuk lain dah. Untuk tempat ujian sebenarnya. Ujian dari bermacam-macam sudut menimpa. Macam kita puasa lah, bukan nak tidur masa puasa dah. Masa kita ujian nak puasa, kita nak jawab lah sedaya upaya kita dah. Nak boleh lulus molek dah. Gitulah dunia ni dah. Tak bolehlah kita kata dunia ni tempat berlain masuk puasa tidur dah. Hak tu bukan cara dia nak orang nak ngaji nak puasa nak boleh rezak molek. Kita juga kita ni kalau nak menuju Allah, menuju akhirat ni bukanlah dunia ni tempat relax saja dah. Kita kena fikir sesuatu tindakan yang boleh kita bawa bekas esok dah. Kadang-kadang dari berlebihan harta, iaitu bagaimana diperolehinya harta dan bagaimana pula dibelanjakan harta tersebut. Kadang-kadang dengan kesempitan, kemiskinan dan kelaparan, iaitu bagaimanakah disambut keadaan itu. Kadang kaya sekarang kita kena hadapi dah. Tu ujian juga dah. Miskin pun ujian, sempit, miskin lapar ke apa pun ujian. Bagaimana kita nak sahut cabaran Tuhan, ujian tersebut dah. Adakah sambil menjerit dan mengadu ataupun dengan sabar dan solat? Macam-macam lah orang Allah tengok manusia buat kan ni. Itulah sebabnya berkali-kali disuruh bersabar dan bersolat dan meminta bantuan Allah. Tumpukanlah perhatian ke arah Allah. Jangan dok melau kok saya dok. Ada setengah orang tak beri akad darah putih je lah. Ya. Untuk usaha tak apa dah. Hak tolehnya siapa ko nampak tu pun jatuh marwah dah akad darah tu terpaksa menang daripada mati kerah tu baik. Akad darah kita kata dah. Berkali-kali diberitahu bahawa dalam ujian janganlah menjadi begini, iaitu kamu gagal dalam peperiksaan ini dah. Dah. Kalau kita periksa dunia pun janganlah kita buat masuk periksa jawab kau sekolah dia atau tak jawab ataupun tidur dah. Bukan dia dah. Sebagai contoh kami menukilkan beberapa ayat seperti berikut, wasta'inu bis-sabri was-salah. Hai orang beriman, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Surah Al-Baqarah ayat 45. Hadrat Qatadah rahmatullah alaih berkata bahawa kedua-dua itu merupakan pertolongan Allah. Ambillah pertolongan dengannya, iaitu sabar dan solat itu pertolongan Allah. Kita sabar saja tu walaupun tak nampak. Ujian ni kita boleh selesai dengan kita sabar. Atau kita semaya tak nampak dah. Sekali tengok tak nampak sebenarnya. Tu kita jangan mikir sikat dah. Tu berasa kita semaya, kita sabar, kita semaya tu macam Allah tak tolong juga. Tu perasaan kita. Padahal ada lah cara Allah tolongnya. Jadi lepas tu sebenarnya kata kita sabar dan salat tu adalah pertolongan. Kita ambil dah pertolongan Allah SWT pada dah. Hadrat Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa satu ketika beliau bersama baginda Rasulullah SAW di atas kenderaan. Ibn Abbas sekali naik dengan kereta ke kereta. Zaman itu apa? Hutan ke apa dah. Bersama Nabi dah. Baginda bersabda kepadanya, wahai budak. Nabi kata ke Ibn Abbas lah, wahai budak, aku hendak beritahu kamu akan beberapa perkara. Maka dengannya Allah Ta'ala akan memberikan manfaat kepada kamu. Nabi pesan ke budak ni. Yang ambil kesempatan. Bila-bila Ibn Abbas ni. Sepupu dia lah. Sepupu Nabi. Dan dia ni budak lagi lah masa Nabi. Masa dia duduk di Madinah tu, dia budak dah. Dia jadi macam nak khidmat Nabi lah. Kerek bersama Nabi dah. Jadi dia kata apa? Hadrat Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata dah. Ibn Abbas kata apa? Saya meminta ya Rasulullah tolongkanlah beritahu dah. Ibn Abbas pun ayatlah beritahu lah. Gapo nak beri benda hak perkara yang boleh beri manfaat pada dia dah. Sabda baginda, jagalah Allah, yakni tunaikanlah hak-haknya, maka Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Ihfazillah yahfazka dah. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Yakni
Jaga Allah tu tunaikanlah hak-hak perintah-perintah Allah tu. Hak-haknya. Untuk menjaga hak Allah, senantiasa engkau akan mendapatnya di hadapanmu dah. Kenalah ingat Allah ketika kamu dalam keadaan berada. Gitulah. Jadi untuk jaga hak Allah ni, jadi untuk masa nak jaga hak Allah ni sehingga Allah jaga kita balik tu, cara dia sentiasa engkau akan mendapatnya di hadapanmu dah. Masa ingat Allah sama lah dah. Kenalah ingat Allah ketika kamu dalam keadaan berada keadaan senyap lah. Asal keadaan berada senyap ni kita ingat Tuhan masa kita senyap dah. Maka ketika kamu bermusibah, kena musibah ke apa, dia akan kenal kamu, dia akan tolong kamu. Allah akan tolonglah kita ketika kena musibah dah. Okey, sebenarnya sama kita dah. Kalau kita kaya setaman apa, ada juga masa benda genyo. Benda genyo ni kadang bukanlah bankrupt, pitih, kadang masalah lain pula dah. Nyakit lah ke apa dah. Masalah hanuk, masalah ke apa, uji macam-macam Allah nak uji atas dunia ni. Ketahuilah dengan baik bahawa apa sahaja musibah yang telah menimpa kamu, mustahil ia tidak pernah menimpamu. Dan apa yang belum menimpamu, mustahil ia pernah menimpa kamu. Gini ni terjemah sudah tepat. Apabila satu musibah tu dah, apabila ia telah ditetapkan menimpa kamu, mustahil ia tak akan kena kamu dah. Dan benda tu nak Allah tetap dah takdir Allah SWT kita ni kena musibah. Terus nak elok lah rimah gajah pun, ia akan kena juga dah. Dan apa yang tidak menimpa kamu, mustahil ia akan kena kamu dan menimpa kamu. Gitulah. Jadi apabila benda tu, Allah tetap dah kita tak akan kena musibah tu. Orang buat lah jahat setara mana, nak rancang, nak khianat kita setara mana pun, dia tak akan berlaku atas diri kita dah. Gitu lah lebih kurang tu. Hak masyarakatnya. Mana dah. Jika kesemua makhluk sekali bersama mencuba untuk memberikan sesuatu kepadamu, sedangkan Allah SWT belum beri keinginan begitu, semua orang nak beri kita, nak beri pitih dah. Nak beri seriak apa dah. Ikut dah sikit je orang nak beri dah. Juta-juta orang nak pakat nak tolong kita beri seriak. Tak boleh nak beri juga dah. Sebab dia Allah tak usah beri jadi ya. Jadi Allah tak boleh tolong kita, tak ada makhluk pun boleh tolong kita dah. Maka kesemua sekalipun tidak mampu memberikan apa-apa pun kepadamu, dia kata. Maka kesemua sekalipun tidak mampu memberikan apa-apa kepadamu. Jika semua makhluk sekali bersama-sama untuk cuba menjauhkan suatu musibah daripadamu, sedangkan Allah Ta'ala tidak berkeinginan begitu, maka tidak sekali-kali mereka mampu menjauhkan musibah itu. Ya. Kita ni punya lah selebriti suhu punya dah. Jadi pakak saya belakang dah. Berjuta-juta rakyat saya kita dah. Tiba-tiba nak kena musibah. Nak sekat macam mana musibah pun tidak akan berjadi. Tak boleh sekat dah. Ujian dan bala tu akan kena kita juga. Cekak nak elok lah. Belah mana pun dah. Walaupun ramai orang cuba untuk menjaga. Nak tahan tak bagi kita kena nyakit. Kena ujian, kena musibah dah. Kena juga dah. Kerana takdir sudah menulis segala-galanya yang akan berlaku hingga hari kiamat habis dah. Tinta tulis takdir ni dah. Takdir mubram ni apa hak tetap ni, hak sungguh dengan ilmu Allah ni akan tukar lah. Mu'allaq tu sebenarnya kait dengan mubram juga lah. Mu'allaq tu tergantung pada doa ke apa lah, usaha dia ikhtiar lah. Apabila engkau memerlukan sesuatu, maka mintalah dari Allah Ta'ala saja. Ada apa masalah, start nak minta dengan Allah. Bukan usaha dulu dah. Setengah orang salah juga konsep apa kan dia kata tawakal ni. Usaha dulu baru bertawakal. Walaupun dari segi perbuatan tu macam betul dah. Tapi dari segi hakikatnya kita sebelum kita buat gambar apa, kita doa dulu, baca bismillah dulu paling kurang. Doa dulu baru buat dah. Baru lepas tu baru tawakal. Maksudnya doa dulu, usaha doa dulu untuk barulah kita usaha, baru kita tawakal. Itu baru betul dah. Apa-apa pun kita memerlukan sesuatu, maka mintalah dari Allah Ta'ala saja. Apabila engkau memerlukan bantuan, mintalah bantuan dari Allah Ta'ala saja. Jika engkau bertawakal, maka bertawakallah kepada Allah Ta'ala saja. Suruh kepada Allah segala-galanya. Dengan iman dan yakin serta syukur, beramallah kerana Allah. Ketahuilah dengan baik bahawa sabar ketika sesuatu yang tidak disenangi adalah suatu kehebatan. Kita benda tak reda, macam tak reda lah sekali tengok dia. Maksudnya begitu sedih kita dah ujian itu, tapi kalau kita sabar, satu benda yang sangat hebat lah tak. Bukan hebatnya kita benar tanding gapo dak. Kadang-kadang kita tanding kalah, bukan dak. Kadang-kadang kita sabar. Masa kita ujian sabar tu lebih hebat, tu satu kehebatan dah. Pertengah Allah bersama orang yang sabar dah, bersama sabar. Jadi innallaha ma'as sabirin. Nah, kalau ikut ayat dah. Pertolongan Allah bersama sabar. Berserta dengan musibah ada kesenangan. Kena ingat setiap musibah tu ada benda yang senang lepas tu dah.
Berserta dengan kesempitan ada keluasan. Yakni apabila suatu musibah menimpa kamu, maka fahamlah bahawa tidak lama lagi akan datangnya kesenangan. Dan apabila kamu menghadapi kesempitan, maka fahamlah bahawa sudah hampir masanya untuk keluasan. Gitulah. Kadang kita nak merasa tak. Masa susah, masa gapo, Covid ke gapo tak. Bahkan kesenangan lah ni sebenarnya dulu kita ke dunia ni pernah menghadapi peperangan dunia. Kita kata dah perang dunia dah. Lepas perang dunia tu walaupun 1 juta-juta manusia mati pun tak. Lepas tu teknologi berkembang. Lepas tu negara pun jadi bebas dah. Perang dunia lah jadi bebas. Kita boleh merata sendiri ni dah. Kata tidak tak tahu bila dah penjajah nak tubik dah. Lepas mereka Belanda Jepun dah. Tapi tubik cerita dalam TV kat cerita komunis saja. Bila komunis jajah Malaysia dah. Kita ajak ni. Tapi nak nyabui kita ni lepas perang dunia perang berjuta-juta orang mati tu barulah bebas dunia ni daripada penjajahan. Banyak negara merdeka dah. Kita nak sambut kan 31 Ogos ni. Jadi benda-benda yang sepik ni kita kena sabar. InsyaAllah lepas sepik-sepik ni adalah keluasan. Gitulah kita mohon pada Allah kena sabar. Telah diriwayatkan bahawa seorang itu apabila menghadapi miskin dan kelaparan, ia menyembunyikan hajat keperluannya dari manusia yang sabar. Maka Allah Ta'ala mengambil tanggungjawab untuk menguruskan rezekinya untuk setahun secara halal. Dia kata gitu lah. Wallahualam lah dari mana. Tapi sekurang-kurangnya, kalau kita sabar, lapar ke diri bersabar, tak ajak ke orang. Berok sekadar mampu berok tak. Bukan mati ke diri. Tapi kalau berok, tak betul ajak ke orang. Tak saya nak menyusah ke orang. Tak saya nak merayu pada manusia. Meminta-minta tak saya. Maka insya-Allah lah. Adalah Allah akan beri rezeki tanpa disangka-sangka. Dan ia akan bertambah berkat rezekinya. Hadrat Huzaifah radhiyallahu berkata bahawa apabila baginda Rasulullah SAW menghadapi satu kesulitan, maka segeralah baginda bersolat. Baginda bersabda bahawa nabi-nabi terdahulu juga menuju kepada solat apabila mereka menghadapi sesuatu masalah. Ada masalah gapo semaya dulu dah. Sekali Hadrat Ibn Abbas radhiyallahu dalam perjalanan apabila menerima berita kematian anaknya, maka beliau pun turun dari kenderaan, menunaikan 2 rakaat solat dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi lebih daripada Fatihah ni Wali ni lah. Bukan sekadar Fatihah. Jadi apabila cerita anak dia mati, dia pergi semaya 2 rakaat ni. 2 rakaat lepas tu ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian bila berkata bahawa Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya berbuat begini. Selepas itu bila membacakan ayat ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang beriman, minta tolonglah dengan Allah ni dengan sabar dan solat dah. Hadrat Ubadah radhiyallahu ketika hampir meninggal dunia berkata kepada mereka yang hadir. Ubadah radhiyallahu, Ubadah bin Samit sahabat Nabi ni. Aku melarang setiap orang dari anda sekalian dari menangisi kerana meninggal dunia dah. Jangan tiup ke aku dah. Apabila nyawaku keluar, maka setiap orang dari anda sekalian mengambil wuduk yang sempurna, lalu pergi ke masjid dan bersolat sebanyak 2 rakaat. Lalu memohon keampunan untuk dirimu dan diriku. Segerakanlah penguburan mayatku. Nurul Mansur dah. Bukan semaya nazah ni, maya kira semaya suku lah, maya sunat gapo lah, sempurna kematian. Jadi tu cara dia dah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai sekalian orang beriman, ketika musibah mintalah pertolongan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat. Surah Al-Baqarah ayat 153. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan ketabahan orang yang sabar dalam masa kesempitan. Surah Al-Baqarah ayat 177. Jadi dalam masa sempit ke apa tu, darra. Jadi masa itulah dia tabah dan sabar. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah berserta orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 249. Perkara ini telah diturunkan di banyak tempat dalam Al-Quran. Berkali-kali Allah Ta'ala memberikan keperingatan dan penghiburan hati supaya orang yang susah dapat ketenangan jiwa. Jadi banyak Allah suruh sabar ni. Suruh dapat kita ni, kalau sabar kita dapat tenang jiwa. Bahawa Allah Ta'ala bersama orang yang sabar. Sakit ke apa, ujian, kita sabarlah. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil-ashar. Dan juga orang yang sabar dalam menjunjung perintah Allah, dan orang yang benar perkataan dan hatinya. Dan orang yang senantiasa taat akan perintah Allah. Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Dan orang-orang yang beristighfar memohon ampun pada waktu sahur. Surah Imran ayat 17. Ni orang-orangnya. Orang yang juruh ada.
Tapi start dengan as-sabirin, orang yang sabar dulu dah. Lepas tu orang juhlan. Ayat ni juga secara sempurna telah dibincangkan perpurnaan pada fasa inilah. Kita bincang dah sebelum ni kalau kitab ni lah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan kalau kamu sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Ali Imran ayat 1 2. Tipu daya kafir, tipu daya syaitan iblis pun tidak membahayakan kita kalau kita sabar dan takwa. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah? Yani Allah Ta'ala belum uji lagi wujudnya orang yang berjihad, yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang yang sabar, yang tabah dan cekal hati dalam perjuangan. Surah Imran ayat 142. Hendaklah diingati bahawa setiap usaha untuk agama termasuk jihad. Usaha untuk agama ni semua perkara agama suruh dan benda yang boleh meningkatkan syiar Islam, maka itu adalah jihad lah. Jadi Allah tak uji lagi kita nak tentu mana orang ni, orang sabar dah, orang cekal hati dalam perjuangan, kena uji dulu lah. Orang kena uji orang yang berjihad dah. Dah tentu orang berjihad, orang yang sabar, dah tentu lagi lah. Dia ni orang yang termasuk orang betul hati dia dah. Tak apalah situ dah. Dalam pada itu, ada salah lagi. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Dalam pada itu jika kamu bersabar dan bertakwa, taat perintah Allah, maka sungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki dan ambil berat melakukannya. Surah An-Nimrah ayat 100 sampai 6. Wa laqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila kalimatillah wa laqad ja'aka min nabiyil mursalin. Sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu juga pernah didustai, yakni disakiti dengan bermacam-macam kaedah, bermacam-macam cara oleh orang kafir. Maka mereka telah bersabar, yakni rasul-rasul telah bersabar atas pendustaan dan penderitaan itu, sehinggalah bantuan kami datang kepada mereka. Surah An-Na'am ayat 34. Allah ni keadaannya uji dah. Dia tak tolong selalu dah. Bukan kita dah, kita nak dapat Nabi sendiri pun Allah uji kesabaran dia siapa kau terik habis terik dah. Siapa uji itu terik barulah Allah beri bala kepada orang yang menentang Nabi dah. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Musa AS ni berkata kepada kaumnya, pohonlah pertolongan Allah dan bersabarlah. Minta tolong daripada Allah dan sabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya lah kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Kaum Musa AS pun berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami, dan sudah kamu datang apa? Fir'aun tindas kami lagi dah. Jadi orang Bani Israel tak berapa sabar mana dah. Sebelum Nabi Fir'aun mari tu, kena tu lah jadi hamba kan? Kena tahawil ni buat ni. Jadi Bani Israel ni kena tindas. Nabi Musa mari pun kena tindas lagi. Sehinggalah siapa ke teriknya, siapa nu lah. Siapa ke Fir'aun kena telai ke laut dah. Kena masuk di laut tu barulah tidak ditindas oleh Fir'aun lah Bani Israel ni. Sebelum tu lagi walaupun Nabi Musa mari pun kena tindas lagi dah. Sampai last sekali barulah tenggelam Fir'aun dalam laut. Musa AS menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah pengganti di muka bumi, di buminya. Maka Allah akan melihat perbuatan kamu, sama ada kamu menyukurinya dan mentaati Allah, ataupun mengkufurinya dan berderhaka padanya. Kemudian mengikut amalanmu lah akan datang perlakuan Allah terhadapmu. Surah Araf ayat 128 hingga 129. Kadang-kadang kemenangan kekalan. Kadang-kadang kemenangan itu kerana kita taat perintah Allah. Kadang-kadang kita gagal tu adalah kerana kita ni tidak taat perintah Allah. Sebagaimana Bani Israel, walaupun ujian, kan ada orang ni ujian cabaran tu sabar sekarang. Juga maksiat enggak tak sabar juga, maksudnya tak sabar untuk taat pada perintah Allah. Seterusnya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum
wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah memberi dari orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Surat Taubah ayat 111. Jadi Allah beli dah jiwa-jiwa orang beriman ni. Dan harta benda orang beriman ni Allah beli dengan bayarannya, balasannya ialah syurga dah. Itulah dah. Keterangan apabila jiwa dan harta benda orang Islam sudah dijual kepada Allah, maka Allah Ta'ala lah yang mempunyai hak untuk sempurna untuk menggunakan benda yang diciptakannya dan yang telah dibelinya. Bahkan orang Islam oleh kerana sudah menjualnya, mestilah cuba sedaya payah untuk disampaikannya kepada pembeli lah. Dia kita nak jual apa, kita jual jiwa kita ke harta kita, kita nak beri Tuhan lah, suruh Tuhan lah, nak buat apa dah. Dan jika sekiranya pembeli apabila ambil benda yang dibelinya, maka penjual tidak patutlah rasa sedih. Tak perlu kita rasa sedih. Apabila kita sedekah, beri harta dan jiwa kita kepada Allah SWT, tawakal pada Tuhan dah. Attabi' ma yuha ilaik wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Dan turutlah apa yang diwahyukan kepadamu serta bersabarlah dalam perjuangan mengembangkan Islam sehingga Allah Ta'ala menghukum di antara kamu dan golongan yang ingkar dan memberi kepada kamu kemenangan yang telah dijanjikannya kerana dialah sebaik-baik hakim. Surah Yunus ayat 109. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Dan demi sungguhnya jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami, kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya, kedapatan dia sangat-sangat berputus asa. Manusia gitulah dah. Dia Allah tarik nikmat gapo, furahnung gi kata-kata dah, kecewa sangat dah. Lagi sangat-sangat tidak bersyukur banyakkan manusia dah. Demi sesungguhnya kalau kami memberinya pula kesenangan sudah ia menderita kesusahan, tentulah ia berkata, telah hilang lenyaplah segala kesusahan yang menimpa aku. Dia kata gitu pula dah. Masa tadi bukan main, furahnung gi dah. Tension. Nah, tapi bila tiba-tiba Allah buka peluang dia untuk selesai masalah. Dia kata segala telah lenyaplah kesusahan yang menimpa aku dah. Sesungguhnya ia dengan kesenangan itu yang gembira, lagi bermegah-megah pula kepada orang ramai dah. Kecuali orang yang bersabar dan mengerjakan amal yang soleh, maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar. Surah Hud ayat 9 hingga 11. Jadi masa ada orang tak khabar ingat dah apabila dia tak kadang-kadang dia lupa masa dia susah tu dah. Dia susah, lepas tu Allah beri kejayaan semua dah, dia lupa pada Allah SWT. Duk nyuhur dah kejayaan. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sungguhnya orang yang mahu memikirkan hal itu hanyalah orang yang berakal sempurna, orang yang menyempurnakan perjanjian Allah dan tidak mencabuli perjanjian yang telah diperteguhkan itu dengan Allah dah. Dan orang yang menghubungkan perkara-perkara yang telah disuruh oleh Allah untuk dihubungkan, supaya dihubungkan. Dan yang menaruh bimbang akan kemurkaan Tuhan mereka serta takut pada kesukaran yang akan dihadapi semasa bersoal jawab dan perhitungan amal pada hari kiamat. Dan orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka semata-mata dan mendirikan solat serta mendermakan dari apa yang telah kami kurniakan pada mereka secara sembunyi dan atau terang-terangan. Dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik. Mereka itu semuanya adalah disediakan baginya balasan yang sebaik-baik pada hari akhirat, iaitu syurga yang kekal abadi yang mereka akan memasukinya bersama-sama orang yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka. Dah sekali anak beranak dia dah, keluarga dia. Sedangkan mereka pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu, yakni memberikan hormat dengan berkata selamat sejahteralah kepada kamu berpanjangan disebabkan kesabaran kamu di dunia dulu lah. Maka amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu. Surah Ar-Ra'd ayat 19 hingga 24. Fa ni'ma uqbad dar. Jadi malaikat pun sambut orang yang sabar atas muka dunia ni dengan ujian-ujian Allah, dan mereka tetap sabar dalam solat dan mohon pertolongan Allah.
tidak putus asa dari rahmat Allah dan bantu Allah, maka Allah beri pahala yang besar sehingga masuk syurga pun disambut oleh para malaikat. Keterangan Hadrat Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa ahli syurga yang paling rendah darjatnya pun akan memperolehi di syurga sebuah mahligai istana yang besar dari satu mutiara yang bersih, yang mana ada 70,000 bilik. Satu istana je bukan apa kita lah ni, 70,000 bilik. Dan setiap bilik ada 70,000 pintu pula. Allah. Besar mana pintu dari rumah. Dari setiap pintu akan datang 70,000 malaikat untuk mengucapkan salam kepadanya. Tak tahulah riwayat setara mana kuat ni tak. Tapi yang pentingnya benda tu tidak mustahil lah syurga seluruh langit bumi ni tak. Jadi istana besar mana tak. Kita lah ni tengok dari teleskop tu tak. Matahari bintang besar matahari ni banyak mana. Di Bima Sakti 200 bilion lebih dah. Bukan 200 juta, 200 bilion. Bukan 200 ribu, 200 bilion nak bintang di Bima Sakti dah. Saja dah. Setara mana dah. Galaksi Bima Sakti. Tak kira hak lain lagi dah. Tidak pelik lah. Ada syurga-syurga tu siapa sehebat tu ke. Mungkin lah. Dengan nikmat yang Allah boleh bagi. Kekuasaan Allah dah. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa AS pada masa yang lalu dengan membawa mukjizat-mukjizat kami sambil kami berfirman, hendaklah engkau mengeluarkan kaummu dari gelap gulita kufur kepada cahaya iman dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Sesungguhnya demikian itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap seorang yang kuat bersabar, lagi kuat bersyukur. Surah Ibrahim ayat 5. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dan orang berhijrah kerana Allah, sesudah mereka dizalimi, dianiaya, ditindas oleh musuh-musuh Islam, kami akan menempatkan mereka di tempat yang baik. Dan sesungguhnya pahala, yakni amal mereka yang baik itu lebih besar di akhirat kelak kalaulah mereka mengetahui. Mereka itu ialah orang yang bersabar menanggung kezaliman dan berserah diri kepada Tuhannya, bertakwa pada Tuhannya dah. Surah An-Nahl ayat 41 hingga 42. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرُوا مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Dan jika kamu membalas kezaliman pihak lawan, maka hendaklah kamu membalasnya dengan kezaliman yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu. Oleh kerana pihak lawan telah memulakan kezaliman, maka membalas lebih daripadanya tidak sekali-kali dibenarkan. Kalau nak balas pun lebih sama dah. Yang dibenarkan setakat itu pun jika kamu sungguh-sungguh mahu membalaslah. Dan jika kamu sabar, maka yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang yang sabar. Yang bersabarlah wahai Nabi terhadap perbuatan dan telatah golongan yang ingkar itu. Dan tiadalah berhasil kesabaran melainkan dengan memohon pertolongan Allah. Nah, sabar-sabar ni bukan sabar saja, yang kena minta tolong dengan Allah. Bukan sabar tak minta tolong. Sabar tu kena minta tolong dengan Allah. Dan janganlah anda berduka cita terhadap kegiatan mereka. Duka cita tak boleh ni. Dan janganlah anda bersepit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. Sesungguhnya Allah berserta orang yang bertakwa dan orang yang berusaha untuk memperbaiki amalannya. Surah An-Nahl ayat 126 hingga 128. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya kerana kami hendak uji mereka. Siapakah di antaranya yang lebih baik amalannya? Surah Al-Kahfi ayat 7. Jadi Allah nak uji dah dengan perhiasan dunia ni sehingga nak tengok siapa je lebih baik amalannya. Hadrat Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa apabila baginda Rasulullah SAW telah membaca ayat ini, saya menanya apakah maksud ayat ini. Baginda menjawab bahawa supaya Allah Ta'ala mengambil peperiksaan siapakah yang lebih berakal, yang mana mengambil tindakan secara cerdik dan berakal, iaitu siapakah yang mengelakkan diri dengan cermat daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dan siapakah lebih maju mentaati perintah-perintah Allah dalam ujian dunia ni. Hadrat Hasan rahmatullah alaih berkata bahawa peperiksaan ialah ujian peperiksaan itulah ialah supaya menjadi terang siapakah lebih gigih dalam zuhud. Nak tengok siapa lebih zuhud pada dunia, tidak cinta dunia lah. Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih berkata bahawa ujian adalah supaya menjadi nyata akan siapakah yang lebih zuhud, yakni siapakah lebih besar
lebih sabar. Siapakah lebih sabar daripada nikmat-nikmat dunia dan kelazatan dunia ni. Allah nak uji hak tu lah dia. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana illa fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Oleh itu bersabarlah anda wahai nabiku akan apa yang mereka katakan dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya matahari, dan beribadahlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah siang supaya engkau redha dengan mendapat sebaik-baik balasan. Surah Taha ayat 130. Fabashshiril mukhbitin alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salata mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sampaikanlah berita gembira wahai nabiku kepada orang yang tunduk taat, itu orang yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka, dan orang yang sabar cekal hati terhadap kesusahan yang menimpa mereka, dan orang yang mendirikan solat, serta orang yang mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan padanya. Surah Hajj ayat 34 hingga 35. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. Alif Lam Mim lah. Tak tahu makna sebenar mereka Allah dah. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan suatu cubaan? Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyatalah apa yang diketahui Allah mengenai orang yang sebenar-benarnya beriman. Dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang yang berdusta. Bahkan patutkah orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa mereka akan terlepas dari azab Allah dan azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka hukumkan itu. Surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 4. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Demikianlah balasan yang sebaik-baiknya bagi orang beramal soleh, iaitu mereka yang sabar, dan mereka pula berserah diri bulat-bulat kepada Tuhannya. Dan ingatlah betapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersama. Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu, dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Ankabut ayat 58 hingga 60. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Surah Az-Zumar ayat 10. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Jadi tidaklah sama kesannya dari hukumnya perbuatan baik dan perbuatan jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan pada kamu dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat yang karib. Dan sifat yang terpuji itu tidak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap bersabar. Dan tidak juga dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang punya bahagian yang besar dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang sifat terpuji ni orang sabar dan juga orang yang boleh bahagia dunia akhirat. Jadi jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, maka hendaklah engkau meminta perlindungan daripada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Surah Fussilat Hamim Sajadah ayat 34 hingga 36. La yas'amul insanu min du'a'il khairi wa in massahu syarru faya'usun qanut wa la in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra مسته ليقولن هذا لي. Manusia tidak jemu-jemu memohon kebaikan, dan kalau ia ditimpa kesusahan, maka menjadilah ia seorang yang sangat-sangat berputus asa. Lagi sangat nyata kesan putus harapannya dari rahmat pertolongan Allah. Demi sungguhnya jika kami beri dia merasai suatu rahmat kami setelah ia timpa sesuatu kesan, berkatalah ia dengan sikap tidak bersyukurnya.
Ini ialah hak-hakku, yakni hasil usahaku semata-mata. Surah Fussilat, Surah Hamim Sejadah ayat 49-50. Dia kena ujian bala bencana ke apa, berasa putus asa, nenginnya kita kata dah. Lepas tu dia selepas kalau lepas daripada ujian bala bencana tu boleh berjaya lah mengatasi ujian tu. Tak bersyukur pula dah. Dia kata ini hasil usaha aku semata-mata tu. Kalau ikhtiar usaha dia lah, dia boleh melepasi ujian tu, dia pun bangga tanpa ingat pada bantuan Allah. Padahal tidak patut putus asa dari rahmat Allah, tidak juga patut menyangka suatu rahmat Allah sebagai hak sendiri. Kadang-kadang pertolongan Allah tu dia tak berasa, dia berasa usaha dia sendiri. Jangan tak boleh juga dah. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. Dan jika kamu hendak membalas, maka balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya. Dalam pada itu, siapa yang memaafkan kejahatan orang lain dan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang berlaku zalim, dan sesungguhnya mereka yang orang-orang yang bertindak membela diri setelah ia dizalimi, maka mereka demikian keadaannya tidak ada sebarang jalan hendak menyalahkan mereka. Nak bela diri mereka saja dah. Jangan kita salah sikit tu maaf lah, jangan kita duk tika dia pula pasal dia ada hak dia sendiri dah. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang yang melakukan kezaliman pada manusia. Orang zalim lah kita kena marah, apa marah pada orang demonstrasi, orang yang terus walaupun ada lah silap juga dah. Dan bermaharaja orang zalim sepatutnya nak salahkan juga orang yang melakukan kezaliman, perkhianatan apa ni kepada manusia dan bermaharaja lela di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang benar. Hotul lah kalau nak salah pun dah. Mereka itulah orang yang beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Daripada itu, ingatlah orang yang sabar dan memaafkan itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki dan ambil berat melakukannya. Surah Syura ayat 43 dah. Disabar dan maafkan kesalahan orang terhadapnya satu perkara besar lah. Walaupun begitu, dia ada hak lah kalau nak menuntut hak dia dah. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Dan memanglah dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan ia maha kuasa membalas amalan kamu lagi maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Surah Mulk ayat 1 hingga 2. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Siapa tak boleh nak sebut lagi? Tak wujud dah. Dan tidak menjadi suatu benda yang disebut-sebut. Nak sebut pun tak boleh. Bagi tak ada lagi. Maka mengapa kaum musyrik itu mengingkari hari akhirat dah? Hari akhirat nak ingkar guana dah. Dia pun berada dah. Sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur dari parti benih lelaki dan perempuan. Serta kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu, maka kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Kerana keadaan itu tidak mencukupi, maka sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya melalui akal dan rasul akan jalan-jalan yang benar dan yang salah. Maka tersalahlah kepadanya sama ada ia ingin bersyukur dengan beriman dan taat ataupun ia ingin berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran dan merdahkai Allah. Surah Ad-Dahr, Surah An-Nisa ayat 1 hingga 3. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ
Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh demikian maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan ataupun dan dimewahkan hidupnya, dia tidak mahu bersyukur tapi terus bersikap takabur, sombong, serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku dah. Dan sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar, bahkan ia resah gelisah serta merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan daku. Ramai juga dah. Ada masalah gapo, Allah marah dia ke dah. Allah hinakan aku ke dah. Janganlah demikian, sebenarnya kata-kata kamu itu salah. Bahkan perbuatan kamu, wahai orang-orang yang hidup mewah, lebih salah lagi. Kerana kamu tidak memuliakan hak anak yatim. Malah kamu menahan apa yang berhak menerimanya. Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Dan kamu sentiasa makan harta pesaka secara rakus dengan tidak membezakan mana yang halal mana yang haram. Serta kamu pula sayangkan harta secara tamak hulaba. Janganlah sekali-kali bersikap demikian. Sebenarnya apabila bumi dihancurkan segala yang ada di atasnya dan diratakan sama ratanya bumi ini, dan Tuhanmu pun datang sedangkan malaikat berbaris-baris siap sedia menjalankan perintah, serta diperlihatkan neraka jahanam pada hari itu, maka pada saat itulah manusia akan ingat hendak berlaku baik, bau khabar nak buat baik dah. Padahal nak dihisap dah tak. Dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya? Baru ingat nak buat baik, tak ada faedah di akhirat ni. Dia akan berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amalan-amalan baik untuk hidupku ni di sini di akhirat. Surah Fajar ayat 15 hingga 24. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, demi masa yang mana perubahan-perubahannya mewajibkan iktibar, diambil pengajaran, kadang-kadang kegelisahan dan kadang-kadang kegembiraan. Ada kalanya miskin, dan ada pula waktunya kaya dah. Ada keadaan sakit, kemudian ada pula perubahan kepada keadaan sihatnya. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian dengan menghabiskan hayatnya dengan yang berharga itu dengan sia-sia sahaja. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran, yang bercakap tentang kebenaran dan beristiqamah atas kebenaran, serta berpesan-pesan dengan sabar, yang mana termasuk mementingkan taat, mengawal hawa nafsu daripada syahwat, dan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariah, dan kesabaran atas ketika musibah dan kemalangan-kemalangan zaman yang berlalu dah. Ia telah berlaku asra dah. Sempurna maksudnya. Jadi 31 ayat yang kita bincang tadi dah sebagai isyarat saja. Jika tulis huraian dan keterangan setiap ayat, maka kitab ini akan menjadi jauh lebih tebal dah. Dia hurai sikit-sikit dah. Ibu tanda kurungan di antara terjemahan ayat dah. Kesimpulan kesemua ayat ini bolehlah didapati seperti berikut dah. Jadi dunia ini merupakan satu tempat ujian. Yang kedua, harta, kekayaan dan kemuliaan di dunia bukanlah sesuatu yang mesti dibangga-banggakan dah. Bukan kita bangga, kita nak bersyukur dah. Yang ketiga, kelaparan dan kemiskinan juga tidak harus dianggap sebagai satu kehinaan. Tak boleh kita rasa hina ke apa, ada ujian ada dah, kelaparan miskin. Yang keempat, ujian bagi pemilik harta sama ada ia bersyukur ataupun tidak. Kalau ada harta, syukur atau tidak. Ujian bagi orang miskin ialah sama ada ia bersabar atau tidak. Jadi ujian orang yang berada harta, bersyukur. Sedekah ke apa, nak kena banyak dah, tak nak bersyukur dah. Orang miskin pula sabar. Yang uji sabar atau tidak. Yang kelimanya, yang keenamnya dah. Ujian harta adalah lebih sukar daripada ujian kemiskinan. Lagi susah dah. Bilangan kecil saja yang dapat lulus dalam ujian harta dan yang kebanyakan lainnya gagal dalam ujian harta dah. Oleh sebab ujian dari segi harta adalah lebih keras. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, aku tidak berapa takut akan kemiskinan dan kelaparan menimpa kamu, tapi aku khawatir dunia dan nikmat-nikmatnya akan berkembang ke atas kamu. Dan kamu pula terpengaruh dengannya seperti mana orang sebelum kamu yang telah terpengaruh, lalu kamu pun dimusnahkannya, dimusnahkan oleh harta seperti mana mereka telah dimusnahkan orang dahulu dah. Jadi sangatlah mustahak untuk selamatkan diri daripada fitnah harta ini. Begitu juga dengan kesempitan, kerana ia satu ujian yang perlu kita menahan dengan sabar dan tabah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.